Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak pintar soleh semua, selamat datang ke kelas sains bersama Sir Iqbal. Okey anak-anak semua, pada hari yang lepas, pada video pengajaran pada hari Selasa yang lepas, kita telah mempelajari mengenai apa dia? Elektrik. Okey, kita dah masuk kepada topik yang baru iaitu elektrik. Okey, dalam elektrik kita telah mempelajari mengenai komponen elektrik, iaitu komponen asas elektrik. Macam mana kita nak membina satu lita yang lengkap dengan menggunakan komponen-komponen yang utama. Kita juga telah mempelajari mengenai fungsi-fungsi setiap komponen elektrik di dalam lita tersebut. Okey, dan kita juga telah mempelajari bagaimana hendak membina satu lita elektrik yang lengkap. Okey, kita ada Swiss, kita ada mentol, kita ada sel kering, pemegang sel kering dan juga pemegang mentol, dan kita juga ada wayar penyambung. Wayar penyambung di mana wayar penyambung tersebut berfungsi untuk menyambungkan ketiga-tiga komponen ataupun keseluruhan komponen utama di dalam lita untuk menjadikan satu lita yang lengkap. Okey, dan hari ini kita sambung semula mengenai topik tersebut. Kita nak membincangkan tentang apa? Okay, kita tengok satu persatu. Okey, awalnya ni, mengapakah mentol tidak menyala? Kita akan membincangkan masalah yang sering berlaku di dalam satu lita yang lengkap. Kita telah membina lita, okey. Kita telah menguji, okey. Kita uji mentol menyala, okey. Kadang kita tutup Swiss, mentol menyala lah. Kita buka Swiss, mentol tidak menyala. Okey, kita guna Swiss yang tekan tu. Okey, mengapakah mentol tidak menyala? Okey, bila kita membina lita, okey, kita dah pasang siap-siap, dah cukup, dah komplit. Bila kita tekan Swiss, mentol tidak menyala. Kenapa? Okey, di sini ada satu situasi. Kita baca sama-sama. Okey, ada 3 orang pelajar, 2 orang pelajar lelaki dan seorang pelajar perempuan. Okey, pelajar perempuan. Okey, ketiga pelajar ni, kita boleh nampak sini, setiap pelajar telah membina satu lita. Ketiga-tiga lita sangat lengkap. Okey, ada sel kering, ada pemegang sel kering, ada Swiss, ada mentol, ada pemegang mentol, dan juga setiap komponen disambung dengan wayar penyambung. Okey, yang pelajar lelaki ni pun sama juga, litanya lengkap. Okay, kita baca ya. Pelajar perempuan itu berkata, "Wah, mentol saya menyala." Dan 2 orang pelajar lelaki ni kata, "Mengapakah mentol saya tidak menyala?" Okey, yang pelajar tengah ni, yang pelajar hujung ni macam dia sedang menyambung, dia sedang cek dia punya Swiss pada lita. Okey, kita lihat pelajar lelaki yang di tengah ni, mentol dia tidak menyala. Sedangkan kita nampak setiap komponen sudah lengkap. Okey, yang pelajar perempuan ni pun sama. Pelajar perempuan ini mentolnya menyala. Okey, ialah komponennya ada dan juga lengkap. Dan lita yang dipasang pun lengkap. Okey, terus yang kedua. Cikgunya datang. Cikgu dia cakap apa? Anak murid dia cakap apa? "Mengapakah mentol saya juga tidak menyala, cikgu?" Oh, rupanya pelajar lelaki yang lagi seorang ni pun tidak menyala juga dia punya mentol. Okey, guru dia cakap apa? Terdapat banyak kemungkinan punca mentol tidak menyala. Okey, apakah punca ataupun penyebab yang menyebabkan mentol itu tidak menyala? Anak-anak semua tahu? Okey, secara asasnya punca mentol tidak menyala dalam sesuatu lita. Okey, kita lihat punca yang pertama. Punca yang pertama adalah berkaitan dengan apa ini anak-anak? Ini adalah sel kering ataupun bateri. Kenapa ia yang menjadi punca? Ianya penyebab mentol tidak menyala. Sebab apa? Sel kering kekurangan tenaga. Sel kering ni fungsinya apa? Membekalkan tenaga elektrik dalam lita. Apabila ia kurang tenaga, jadi maka dia tidak dapat membekalkan tenaga elektrik dalam lita dengan sempurna. Jadi mentol tidak mendapat tenaga yang mencukupi untuk
berfungsi untuk menyala. Itu adalah salah satu punca. Kita lihat punca yang kedua. Berkaitan dengan mentol. Agak-agak kenapa mentol tidak menyala dan kenapa ianya puncanya daripada mentol? Sebab mentol rosak. Ini terlalu kita nampaklah salah satu mentol tidak menyala disebabkan mentol itu sendiri rosak. Jadi ianya tidak berfungsi lah. Tidak bercahaya. Seterusnya kita lihat punca yang ketiga. Okey, punca yang ketiga berkenaan dengan suis. Kenapa berkenaan dengan suis? Okey, kerana suis terbuka. Sebab bila suis terbuka, jadi arus elektrik yang dibekalkan oleh sel kering tadi tidak dapat mengalir dalam litar. Arusnya itu tidak dapat mengalir dengan sempurna dalam litar. Kerana apa? Suis ni dalam keadaan terbuka. Jika tertutup, menyalalah mentol tu. Okey, di sini Kugen telah mengetahui apakah punca-puncanya. Jadi dia cuba menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Okey, dia kata apa? Oh, kalau begitu mungkin mentol saya rosak. Dia andaikan mentol dia rosak sebab tu mentol dia tidak menyala. Okey, apa yang Kugen lakukan? Pertama sekali, Kugen memeriksa mentol. Dia cek mentol dia. Okey, rosak ke mentol saya ni? Okey, yang kedua, Kugen menukar mentol baharu. Tetapi mentol masih tidak menyala. Dia dah tukar mentol yang lama tu, yang dia andaikan mentol dia tu rosak, dia tukar kepada mentol yang baru. Jadi dia pasang mentol yang baru tu kepada pemegang mentol. Apa yang berlaku? Mentol dia masih tidak menyala. Mengapakah mentol ini masih tidak menyala? Okay, kita lihat seterusnya. Mungkin ianya punca daripada sel kering. Jadi mungkin jadi Kugen andaikan sel kering yang digunakan kekurangan tenaga. Jadi Kugen menukar sel kering lama dengan sel kering yang baharu. Apabila dia dah tukar, mentol Kugen masih tidak menyala. Rasa-rasanya kenapa ya Nana? Rasa-rasanya kita kena lihat pada suis. Mungkin apakah punca mentol dan litar lengkap Kugen tu masih tidak menyala? Kenapa? Okey, mungkin ada kemungkinan yang lain. Yang pertama adalah disebabkan wayar penyambung. Okey, wayar penyambungnya mungkin dia pasangkan wayar penyambung tu tidak tepat kepada sesuatu tempatnya yang betul lah. Mungkin dia pasang kepada tempat yang lain ke. Kita kena lihat pada wayar penyambung. Dan lagi satu kemungkinan, mungkin wayar penyambung yang digunakan ada rosak, ada putus ke. Mungkin arus elektrik tak dapat mengalir. Dan yang ketiga, yang kita boleh andaikan, mungkin Kugen tidak tutup suis. Dia tidak, suis Kugen dalam keadaan yang terbuka. Mungkin dia tidak perasan suis dalam keadaan terbuka. Mungkin itu adalah sebab dan juga puncanya. Okey, seterusnya itulah ramalkan punca mentol dalam litar lengkap Kugen yang masih tidak menyala. Kita telah bincangkan tadilah. Mungkin antara sebabnya adalah wayar penyambung yang rosak ataupun putus ataupun tidak letak pada tempat yang betul. Yang kedua adalah berkenaan dengan switchnya terbuka, dalam keadaan terbuka. Dan yang seterusnya, yang lagi satu poin yang saya boleh letakkan, kemungkinan Kugen memasangkan sel kering tersebut pada pemegang sel kering dengan terminal yang tidak sepadan. Dia terbalik. Dia letakkan dalam keadaan yang terbalik. Okey, terminal dalam sel kering, terminal pada sel kering ada positif, ada negatif, iaitu ada simbol tambah dan juga ada simbol tolak. Kemungkinan Kugen meletakkan sel kering pada kedudukan simbol tambah dengan simbol tolak pada pemegang sel kering dalam keadaan yang terbalik. Mungkin itu menjadi salah satu punca dan juga penyebab litar Kugen masih tidak menyala, ataupun mentol yang dalam litar lengkap Kugen tu masih tidak menyala. Okey, anak-anak semua dapat? Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita akan mempelajari mengenai konduktor ataupun konduktor dan juga penebat. Okey,
konduktor dan penebat. Okey, jom kita lihat sama-sama. Okey, pertama sekali kita akan mempelajari mengenai konduktor ataupun konduktor. Okey, konduktor ialah bahan yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Konduktor ini adalah bahan yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Jadi, kita tidak perlukan Swiss lah. Jadi kita sambungkan sahaja pada bahan konduktor. Jadi arus elektrik mengalir melalui konduktor dan boleh menyebabkan mentol boleh menyala. Kita boleh gunakan dalam satu liter. Jadi konduktor ini membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Okey, jadi kita cuba lihat apakah contoh-contoh bahan konduktor. Okey, salah satu contohnya adalah duit shilling. Ini duit shilling logam lah. Duit shilling logam boleh dijadikan sebagai bahan konduktor. Yang kedua adalah ni apa ni? Ini clip paper. Okey, clip paper ni adalah di dalam menggunakan bahan logam. Jadi dia ni adalah salah satu bahan konduktor ataupun klip kertas lah. Dan yang terakhir sekali adalah sudu besi. Sudu besi ni ianya juga adalah salah satu bahan konduktor. Jadi kita boleh simpulkan kebanyakan secara majoritinya bahan konduktor ni adalah daripada bahan logam, besi. Itu adalah bahan-bahan konduktor. Okey, kita tengok pula apakah itu penebat. Okey, penebat ialah bahan yang tidak membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Jadi arus elektrik tidak boleh mengalir melalui penebat. Okey, dalam liter kita letak penebat. Jadi arus elektrik kita boleh lalu atau tidak? Tidak boleh. Mentol pun tidak menyala. Sebab apa? Arus elektrik tidak sampai kepada mentol. Sebab apa? Sebab ada penebat. Penebat ini tidak membenarkan arus elektrik masuk. Dia tidak membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Itu adalah penebat. Kita cuba lihat apakah contoh-contoh bahan penebat. Okey. Yang pertama adalah botol kaca. Botol kaca ni diperbuat daripada kaca. Jadi kaca, bahan-bahan kaca adalah bahan penebat. Jadi arus elektrik tak boleh mengalir melalui botol kaca ataupun bahan-bahan daripada kaca. Yang kedua adalah ni apa ni? Ni kayu aiskrim. Kayu aiskrim ni diperbuat daripada kayu. Jadi ianya pun adalah bahan penebat dan arus elektrik tidak boleh mengalir melaluinya. Seterusnya adalah sapu tangan. Sapu tangan ni diperbuat daripada kain. Jadi ianya juga adalah salah satu bahan penebat. Okey. Seterusnya adalah ini apa? Pemadam. Pemadam juga adalah bahan penebat. Dan yang terakhir adalah straw. Straw juga adalah bahan penebat. Okey, pemadam diperbuat daripada getah. Straw diperbuat daripada plastik. Jadi bahan daripada kaca, bahan daripada kayu, bahan daripada kain, bahan daripada getah dan juga bahan daripada straw adalah bahan penebat di mana bahan ini tidak membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Itu adalah sifat penebat. Berbeza dengan sifat konduktor ataupun konduktor yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Okey semua? Dapat? Bagus. Okey, good. Seterusnya, kita uji kaji konduktor dan penebat. Ini adalah satu liter yang lengkap. Lengkap ke tidak? Tidak lengkap. Sebab apa? Tiada Swiss. Okey, ini ada mentol dan juga pemegang mentol. Ini ada sel kering dan juga pemegang sel kering. Ini adalah wayar penyambung. Okey, jadi kita nak melengkapkan liter lengkap ni dengan apa? Dengan kita uji yang mana satu bahan konduktor dan yang mana satu bahan penebat. Okey, macam mana kita nak uji? Kita letakkan bahan konduktor dekat sini. Kita klipkan dengan wayar penyambung seperti ini. Seperti ini. Dia letak apa ni? Ini adalah sudu besi. Sudu besi. Mana objek konduktor? Ini objek konduktor. Sudu besi. Dia klipkan saja di sini dan juga diklipkan saja di sini. Jadi mentol menyala. Kerana apa? Kerana sifat konduktor iaitu membenarkan arus elektrik melaluinya. Okey. Dan kita boleh buat juga pada bahan penebat.
Kita boleh juga buat pada bahan penebat. Dan kita boleh ujinya lah sama ada ianya boleh mengalir ataupun tidak. Okey, itu sahaja topik kita pada hari ini, iaitu elektrik. Okey, kita telah habiskan topik kita mengenai elektrik, iaitu kita telah mempelajari mengenai komponen-komponen elektrik, iaitu kita tahu mana satu komponen utama untuk kita membina satu liter elektrik yang lengkap. Yang kedua, kita juga telah mempelajari mengenai fungsi setiap komponen-komponen tersebut, sama ada ianya berfungsi sebagai apa dalam satu liter yang lengkap lah. Okey, dan yang ketiga, macam mana kita hendak membina satu liter yang lengkap secara asasnya. Okey, kita perlu mempunyai komponen-komponen utamalah untuk kita membina satu liter yang lengkap. Dan seterusnya, kita juga telah mengetahui apakah masalah-masalah yang berlaku apabila kita membina liter yang lengkap. Okey, apakah kesan apabila kita membina liter yang lengkap? Perkara yang akan berlaku adalah mentol tidak menyala. Dan kita telah mengetahui punca-punca ataupun penyebab yang menyebabkan mentol itu tidak bercahaya, seperti bentol rosak, sel kering kurang tenaga, suis terbuka dan sebagainya. Okey, dan terakhir sekali kita telah mempelajari mengenai konduktor dan juga penebat. Okey, apakah itu bahan konduktor? Bahan konduktor adalah bahan yang membenarkan arus elektrik melaluinya. Okey, yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya, itu adalah bahan konduktor. Berbeza dengan bahan penebat, iaitu ianya tidak membenarkan arus elektrik untuk mengalir melaluinya. Itu adalah bahan penebat. Okey, jadi kita telah habiskan satu topik, iaitu elektrik. Okey anak-anak semua, pada hari ini kita telah menghabiskan satu topik, iaitu elektrik. Okey, dan seperti biasa, saya minta anak-anak semua buat latihan pada buku aktiviti. Okey, saya minta anak-anak semua buat latihan pada buku aktiviti pada muka surat 49 sehingga 54. Okey, kita akan bincangkan latihan-latihan ini seperti biasa pada kelas online yang akan datang. Okey anak-anak semua, kita akan berjumpa pada kelas online yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.